Assalamualaikum, Yosh Minna. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga One Punch Man chapter 158. Untuk dalam chapter kali ini kita dapat tengok memang totally fokus dekat pertarungan di antara gandingan dua orang yang memang tak dijangka dan masuk air gila untuk dalam chapter yang lepas, iaitu Awaken Garo dan Metal Bat menentang Sage Centipede. Malah untuk dalam chapter kali ini memang tak ditunjukkan langsung keadaan Saitama selepas dia telah menyerang Evil Ocean Water menggunakan serangan Killer Move Serious Punch. Dan lepas dari itu kan Saitama buat perangai tak senonoh dia tu. Dia boleh pula main surfing guna kapal tentera dekat tengah-tengah laut. Memang lain macam betul si botak seorang ni. Memang lain macam betul hero untuk dalam anime One Punch Man. Jadi apakah yang akan berlaku dalam pertarungan di antara Awaken Garo dan Metal Bat menentang Sage Centipede? Adakah gandingan diorang berdua berjaya untuk menewaskan Sage Centipede ataupun perlukan Saitama juga untuk menewaskan monster tersebut? So aku pun dah tak sabar nak borak apakah yang berlaku untuk dalam chapter kali ni. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Ok guys, sebelum kita sambung lain video aku nak bagi tahu ni. Sekarang ni Faiz di studio dah ada keluarkan 3 design t-shirt sublimation anime yang baru tau, iaitu design Uchiha Itachi white version dan black version, dan satu lagi iaitu design Uchiha Sasuke. Design kali ni kami keluarkan memang khas untuk peminat Uchiha Brothers. Dari segi kualiti baju korang jangan risau lah tau, kita orang memang bagi yang terbaik. Kita orang gunakan material microfiber interlock sublimation, memang cukup selesa dan tak panas langsung. Kalau korang nak pakai untuk bersukan pun tak ada masalah, dan printing dia memang tak akan tanggal. Aku jamin memang 100% tak akan tanggal tau. Untuk dari segi design pula, korang boleh tengok sendiri lah. Bagi aku design Itachi yang white version punya memang favourite gila untuk aku. Ketiga-tiga design baju ni ready stock tau. Ada size S sampailah size 4XL. Dan apa yang lagi menarik, kalau korang buat pembelian, korang akan dapat free gift berbagai barang anime. Jadi kalau korang berminat nak dapatkan baju Uchiha Brothers daripada Faiz di studio, korang boleh je terus order dekat Shopee Faiz di studio ataupun WhatsApp je nombor dekat bawah ni. okey. Semua link aku dah ada letak dalam description. Siapa cepat dia dapat. Okey, dah settle, jom kita sambung lain video balik. Chapter 158 yang bertajuk Too Bad, yang mana tajuk untuk dalam chapter kali ni memang refer untuk dua karakter ni, iaitu Metal Bat dan Awaken Garo. Dan dekat dalam cover page chapter kali ni ada gambar diorang berdua, sama juga macam chapter 157, dan ada ayat Arrival and Bad Idea. Chapter 158 bermula dengan Metal Bat dan Awaken Garo telah pun melakukan serangan, iaitu Savage Tornado dan Whirlwind Water Stream Roaring Aura Sky Ripping Fist untuk menyerang Sage Centipede. Serangan diorang berdua tu memang cukup kuat tau, memang cukup padu. Tapi malangnya serangan mereka berdua tak bagi efek langsung pun terhadap Sage Centipede. Malah selepas diorang telah melancarkan serangan tersebut terhadap Sage Centipede telah pun menggantikan kulit dia dengan kulit yang baru. So disebabkan tu membuatkan Awaken Garo dengan Metal Bat pun terkejut lah kan. Dan Sage Centipede pun terus dia cakap dekat diorang, Awaken Garo memang adalah pengganggu, disebabkan boleh dikatakan untuk dari segi kekuatan Awaken Garo jauh lebih tinggi daripada Metal Bat. Tapi seorang lagi yang tengah pegang pemukul besi tu bukannya masalah untuk aku. Dan Sage Centipede merancang untuk menjadikan Metal Bat sebagai tahanan, bertujuan untuk melengahkan pergerakan Awaken Garo. Tapi selepas dia nampak Awaken Garo dengan Metal Bat ni macam anjing dengan kucing kan, kalau rapat je mesti bergaduh lah. Diorang ni sempat lagi nak bergaduh waktu tengah berhadapan dengan Sage Centipede. Jadi Sage Centipede pun rasakan benda tu memang tak akan berkesan lah terhadap Awaken Garo. Dia rasa Awaken Garo memang tak akan kisahkan langsung pun kalau Metal Bat menjadi tahanan. Dia akan palau je, tantah dia akan gelak dekat Metal Bat kan. So waktu Metal Bat dengan Awaken Garo tengah bergaduh tu kan, Awaken Garo pun cakap lah, kalau kita berjaya untuk menghapuskan binatang ni dari ekor sampailah dekat kepala, kita akan berjaya untuk menewaskan dia. Lalu Metal Bat pun balas lah, berapa pula kekuatan hero kelas S yang kita perlukan untuk menjayakan rancangan ni. Dan dalam masa yang sama kelihatan Sage Centipede dengan cukup pantas terus dia menuju ke arah helikopter yang membawa Waganma, Tario dengan hero-hero yang sedang dalam kecederaan.
Jadi diorang berdua pun cepat-cepatlah pergi kejar Six Centipede kan. Dan malangnya juga helikopter tersebut tak boleh nak terbang lebih tinggi tau, disebabkan enjin helikopter tu dalam keadaan yang tak stabil. So sewaktu Six Centipede dah semakin menghampiri mereka, hero kelas A ranking nombor 22 iaitu One Shooter pun cubalah untuk menembak Six Centipede daripada helikopter. Tapi malangnya tembakan dia tak tepat pun ke arah Six Centipede, disebabkan mata dia tak boleh nak sasakan dengan tepat. Dan akhirnya Six Centipede pun telah berjaya untuk menangkap helikopter tersebut menggunakan seakan tali dekat mulut dia. Lalu Six Centipede pun cakaplah dekat orang, Ku. Macam tu lah cara dia gelak kan. Apa yang terjadi? Korang dah tak boleh nak teruskan melompat-lompat lagi ke? Dan kelihatan Tario yang berada dekat dalam helikopter, dia perasan yang Garo sedang bertarung dengan Six Centipede. Jadi tak lama lepas tu Six Centipede terus dia cuba untuk menyerang mereka berdua menggunakan serangan Centipede Grand March. Serangan yang telah dilakukan oleh Six Centipede tu memang terlalu banyak tau, sehingga menyebabkan telah berlakunya kerosakan yang cukup besar dekat kawasan situ. Dan dalam masa yang sama, hero kelas C ranking nombor 133 iaitu Jasper yang turut berada dekat dalam helikopter tu juga, dia cuba untuk mendekati One Shooter untuk membantu beliau. Dengan Jasper telah pun menawarkan untuk menjadi mata untuk One Shooter. So selepas dia Six Centipede telah menyerang mereka berdua, tak lama lepas tu tiba-tiba Six Centipede telah menangkap Ewakan Garo sampaikan Garo tak mampu untuk lepaskan diri. Dan sewaktu Ewakan Garo diambang kematian, nasib baiklah tembakan daripada One Shooter yang dibantu oleh Jasper telah pun tepat kena dekat Six Centipede tepat pada masanya. Dan disebabkan tu juga Garo pun telah berjaya untuk melepaskan diri daripada Six Centipede. Lalu dia terus dia bagi satu tumbukan yang cukup padu, cukup free pula dah. Memang padu gila tumbukan tu tepat ke arah muka Six Centipede. So semua orang yang berada dekat dalam helikopter tu pun yang melihat pertarungan yang cukup epik sedang berlangsung dekat bawah tu pun, diorang happy lah kan, sebab diorang berjaya untuk menyerang Six Centipede. Tapi diorang semua tak tahu dah tau, orang yang telah menyerang Six Centipede tu merupakan Garo. Diorang ingat orang yang sedang menyerang Six Centipede tu merupakan seorang hero. Diorang ingat Metal Bat tengah bergandingan dengan hero yang lain. Dan diorang pun cakap lah, siapa hero tu? Kuat betul je. Tapi Tario mestilah kenalkan Garo yang telah menyerang Six Centipede. Lalu One Shooter pun cepat-cepatlah refill peluru dia semula untuk menjadi backup. Tapi malangnya lain pula yang jadi. Senapang dia tiba-tiba tersangkut tau, sebab dia tengah kelang kabut sangat waktu tu. One Shooter ni memang buat perangai betul lah. Dia dari awal lagi sewaktu bermulanya pertarungan di antara tim hero menentang Monster Association, dia tu tak habis-habis senapang asyik tersangkut je. Dan awalnya lepas ditembak tu mestilah confident dia nak naik kan, tapi lepas dah jadi macam tu, pulun kelang kabut. So selepas si Garo telah berjaya untuk menumbuk Six Centipede, dia pun hancurkanlah tali-tali daripada Six Centipede yang memegang helikopter tu. Dan waktu Ewakan Garo tengah lengah, tiba-tiba Six Centipede cuba untuk menyerang beliau daripada belakang. Tapi nasib baiklah Metal Bat telah pun cover Garo dengan dia telah melakukan serangan iaitu Spiral of Overwhelming Victory. Dan rupanya waktu tu semangat Metal Bat telah pun meningkat lebih tinggi selepas dia telah diserang oleh Six Centipede tadi tu. Macam apa yang kita tahu, kebolehan Metal Bat ni semakin kuat dia menerima serangan, semakin bertambah kuatlah serangan yang dia boleh lakukan. Jadi disebabkan tu Six Centipede pun tertanyalah, macam mana Metal Bat boleh bertambah lebih kuat dalam keadaan dia tengah tercedera. Dan Metal Bat pun balas, seseorang tu akan bertambah lebih kuat bila dia ada seseorang yang perlu dilindungi. Lalu Metal Bat terus dia cakap dekat Garo yang tak jauh dari 500 meter kat depan ada jaring yang cukup besar dekat sana. Dan lepas dia Garo dengar apa yang telah dikatakan oleh Metal Bat pun, dia terus dia mencapakkan helikopter tu pergi ke tempat yang Metal Bat cakap. So sekarang ni dah game on lah kan. Diorang berdua dah boleh fokus 100% bagi untuk menewaskan Six Centipede. Jadi Metal Bat pun terus dia cakap, kita tak ada pilihan lain, kita kena hentikan monster ni dekat sini juga. Biar aku yang akan lakukan. Dan Garo pun balas lah, kau diamlah, kau duduk belakang je, biar aku yang akan uruskan. Lalu Six Centipede pun dia nak cakap juga tau, dia nak mencelah. Kesemua serangga awal tadi tu pun tak bagi masalah dekat aku. Korang ingat kalau korang dah bergabung sekalipun, korang boleh menang ke nak berhadapan dengan 6,666 ke semua kaki-kaki aku ni? Jadi tak lama lepas tu pun Six Centipede terus dia melakukan serangan seakan satu drill yang cukup besar, iaitu 6,666 Blade Grand Drill. Lalu
Awaken Garou dan Metal Bat pun terus je melakukan serangan balas dengan Garou menggunakan serangan Whirlwind, Water Stream, Cross Fang, Dragon Slayer Fist. Manakala Metal Bat pula telah melakukan serangan Fighting Spirit, Savage, Hurricane. Dan disebabkan serangan mereka berdua tu telah menghasilkan satu serangan combo yang cukup kuat sehingga telah menyebabkan diorang berdua berjaya meretakkan ke seluruh tubuh Sage Centipede. Dan diorang pun teruskan lagi melakukan serangan. Tapi waktu diorang tengah rancak melakukan serangan tu kan, pukul sana, pukul sini, pukul atas, pukul bawah semua tu, Sage Centipede cepat-cepat terus dia menumbuk Metal Bat. Dan dalam masa yang sama, kekuatan Awaken Garou telah pun meningkat tau. Lalu dia terus dia menumbuk Sage Centipede sehingga berlubang badan Sage Centipede. Dan disebabkan serangan tu juga, Sage Centipede pun pelik lah, kenapa tubuh dia tak boleh nak regenerate balik. Dan rupanya Garou telah pun berjaya untuk mengeluarkan core regeneration milik Sage Centipede, menyebabkan Sage Centipede dah tak boleh nak regenerate tubuh dia semula. Malah sebenarnya kan, Awaken Garou dah perasan benda tu dari awal lagi, yang mana sejak kali Sage Centipede regenerate semula, mesti ada sesetengah bahagian badan dia yang akan mengeluarkan tenaga. Dan benda ni seakan sama macam King Orochi. Di hujung chapter kita dapat tengok Awaken Garou telah pun melemparkan core tersebut ke arah udara, dan dia terus melompat ke arah udara sambil dikejar oleh Sage Centipede. Dan kelihatan Metal Bat seakan dah tak boleh nak teruskan pertarungan lagi. Dan chapter 158 pun habis macam tu je. Dan tambahan, Metal Bat pun ada cakap, baik kau menang tau Awaken Garou, kalau tak kau ni memang tak guna betul lah. Jadi untuk dalam chapter kali ni, bagi pendapat aku, gandingan diorang berdua ni memang cukup terbaik gila tau. Dan boleh dikatakan kesemua monster yang berada dekat sana sekarang ni semuanya telah pun berjaya untuk ditewaskan. So aku dapat rasakan berkemungkinan besar dekat chapter akan datang akan bermulanya pertarungan di antara Awaken Garou menentang Saitama. Dan boleh jadi juga pertarungan di antara diorang berdua ni akan singkat je, sebab mungkinlah Yusuke Murata akan buat kelainan daripada manga One Sensei. Tapi apa pun, kita tunggu je lah apa pula yang akan berlaku dekat dalam chapter akan datang yang akan keluar pada 2 minggu akan datang. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 200,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.